Dan bagi mengulas mengenai perkara itu, bersedia secara Skype penganalisis politik USM Profesor Madya Dr. Siva Murugan. Prof. Ya. Prof, bukan lagi rahsia pembukaan parlimen akan dikuatiri membawa kepada undi tidak percaya. Ini juga dinyatakan Datuk Seri Hishamuddin dalam kenyataannya yang menyifatkan kemungkinan pembukaan parlimen untuk agenda peribadi. Justru beliau menyeru kestabilan diwujudkan sehingga COVID berakhir. Prof, kestabilan apa dan bagaimana yang boleh kita baca daripada kenyataan ini, Prof? Saya rasakan apa yang cuba dilontarkan oleh Datuk Seri Hishamuddin adalah supaya kestabilan dari sudut krisis kesihatan, kestabilan dari sudut ekonomi dan juga politik itu penting untuk memastikan kita boleh bergerak ke hadapan. Dan sudah pasti kita tidak mahu lagi melihat penjajaran baru dilakukan ketika kita berhadapan dengan krisis, kerana krisis ini merupakan krisis nasional yang harus ditangani bersama dengan mereka yang ada kepentingan, fahaman politik harus mampu untuk mengenepikan kepentingan tersebut. Dalam konteks ini saya percaya apa yang cuba dilontar oleh Datuk Seri Hishamuddin adalah jika sekiranya parlimen bersidang, tumpuan hanya harus diberikan kepada soal memastikan soal rakyat itu diberikan keutamaan dan bukannya soal kepentingan politik peribadi sehingga mahu menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Kita telah melihat ia berlaku di Perak. Kita juga telah melihat dalam beberapa insiden barangkali itu cuba disampaikan oleh Datuk Seri Hishamuddin kerana merasakan bahawa dengan adanya kestabilan dari sudut politik maka mampulah kita menyegerakan proses untuk memulihkan negara, masyarakat dari sudut kesihatan dan juga ekonomi. Dalam konteks ini saya melihat bahawa yang harus diberikan tumpuan oleh mana-mana ahli politik daripada mana-mana blok sekalipun adalah perlindungan kepada rakyat. Sejauh manakah mampu untuk memberikan perlindungan kepada rakyat supaya rakyat tahu penjagaan yang diberikan, yang diutamakan oleh ahli politik sebenarnya adalah untuk kepentingan mereka dan bukannya untuk kepentingan mana-mana individu ataupun parti politik. Prof, dalam kenyataan sama, Datuk Seri Hishamuddin juga menggesa pembaharuan dalam berpolitik dan bukan amalan politik tanpa batas. Let's be realistic, ini sukar kita saksikan dan mungkin hampir mustahil di mana garisan berpolitik yang harus dipatuhi kedua pihak, Prof, supaya tidak ada yang melangkaui dan juga mewujudkan ketidakstabilan ketika kita sedang melawan dengan COVID-19 pada ketika ini, Prof. Sepanjang setahun, rakyat memerhati, rakyat memahami dan saya percaya ahli politik tahu di manakah garis pemisahnya. Sudah pastilah bila dikatakan politik tanpa batas, ia dirujuk kepada bagaimana politik digunakan pakai untuk mencapai apa saja hasrat sesetengah pihak. Dalam konteks ini, yang mahu kita lihat untuk bergerak ke hadapan adalah politik matang, politik berhemah. Mungkin ia bukan satu yang baru dalam konteks negara kita dan ia sukar dilakukan, tapi saya percaya ia boleh menjadi satu permulaan melalui krisis ini di mana kedua-dua pihak mampu untuk mengenepikan apa saja kepentingan agar tumpuan diberikan kepada proses pemulihan dan juga pengukuhan pasca COVID-19. Kalau sekiranya masih lagi mahu memberikan keutamaan kepada soal politik angka, politik yang tidak mengira musuh atau lawan, politik yang dilihat mempunyai serba-serbi segala kemungkinan, maka sukarlah untuk kita mencapai hasrat tersebut. Parlimen harus dijadikan tempat tersohor di mana memainkan peranan semak imbang kedua-dua pihak, cetusan pemikiran ke arah penambahbaikan, pemurnian dasar polisi, apa saja tindakan pelan yang ada ke arah memertabatkan kedudukan rakyat. Dan saya percaya platform inilah yang boleh digunakan pakai oleh mana-mana pihak untuk memastikan mereka dapat mendekati rakyat dengan lebih baik. Tapi jika sekiranya masih lagi berpolitiking, kerana sepanjang 3 tahun, sejak 2018 sampailah ke hari ini, kita masih lagi bercakap tentang soal politik, penjajaran baru, tentang budaya politik baru. Tetapi apakah kita sebenarnya memahami hasrat, keperluan, kemahuan, pemikiran rakyat dari sudut mereka ataupun kita merasakan bahawa kita harus menentukan apa yang rakyat hendak. Dan dalam konteks inilah saya melihat bahawa perlu ada satu gencatan dari sudut politik. Walaupun kita dah lama bercakap tentang soal ini, sukar untuk berlaku. Tetapi barangkali dengan pertemuan di Istana Negara hari ini boleh memberikan satu jaminan kepada rakyat bahawa politik ini harus diredakan dan juga memastikan kegelisahan, keresahan rakyat diberikan keutamaan.
Jadi Prof, negara kita ni berdepan dengan krisis kesihatan yang amat dahsyat. Krisis ekonomi juga begitu berat. Dan kini penyatuan politik sahajalah jalan untuk kita selamatkan negara kita. Namun berdasarkan reaksi semasa dari pemimpin politik, kita tidak nampak perkara ini akan berlaku. Sekiranya berlaku, satu lagi pusingan ketidaktentuan politik. Apakah jangkaan situasi negara kita, Prof? Ya, saya rasakan inilah yang akan diberikan tumpuan oleh ke bawah duli hari ini supaya politiking diredakan, memberikan satu keutamaan kepada masa depan negara yang banyak bergantung kepada keupayaan pemimpin sendiri berkorban dan berkompromi tanpa menyoal siapa yang harus berkorban dan juga siapa yang harus berkompromi. Penggabungan besar dari sudut nilai, sikap dan juga dari sudut pemikiran politik akan membantu pemimpin politik seperti ini, kerana saya rasakan bahawa dalam konteks persekitaran hari ini nilai yang cuba ditonjolkan oleh pemimpin itu akan menjadi penanda aras kepada mereka yang memerhati di luar. Walaupun penggabungan besar dari sudut parti-parti politik itu berada di luar jangkaan kita, tapi sekurang-kurangnya penggabungan dari sudut pemikiran mereka untuk bersama-sama berhadapan dengan krisis ini akan memungkinkan kita dengan mudah berhadapan dengan malapetaka ini. Jadi dalam konteks ini penggabungan tidak semestinya dari sudut penjajaran politik baru, tetapi penggabungan besar dari sudut pemikiran bagaimana mampu memainkan peranan yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain bersifat resiprokal untuk memberikan keutamaan kepada keperluan negara hari ini. Jadi saya rasakan jika masing-masing boleh memberikan keutamaan kepada pelan pemulihan negara sekurang-kurangnya duduk semeja hari ini, itu sudah memberikan nilai tambah kepada perubahan nilai budaya politik yang mahu kita zahirkan. Baik, terima kasih kepada penganalisis politik USM Profesor Madya Dr. Siva Murugan atas ulasan sebentar tadi.